Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Mengejutkan sahabat-sahabat semua, kilang beras di negeri Kedah didenda sebanyak RM12.000 kerana menyorokkan beras. Wow, siapakah yang bertanggung jawab dengan perkara ini, sahabat-sahabat semua? Jadi menarik ya untuk kita baca kenyataan media hari ini. Yang kedua yang saya ingin kongsikan juga, Tun Dr. Mahathir sedia berjumpa dengan Menteri ya atas kenyataan beliau yang berbau resis, kenyataan yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi untuk perkara yang pertama, saya ingin bacakan kenyataan ini untuk buat kita semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Kilang beras di negeri Kedah didenda 12.000 kerana sorok beras, sahabat-sahabat semua, dan mereka menjual beras hancur kepada rakyat di luar sana. Wow. Jadi kalau kita lihat sebuah kilang ya, melalui dalam petikan berita media ini di Harapan Daily, sebuah kilang di negeri Kedah telah didenda sebanyak 12.000 atas dua kesalahan kerana menjual 250 kg beras grade hancur kepada pihak tidak berlesen dan menyimpan bekalan yang tidak direkodkan. Ketika pertuduhan dibacakan di Mahkamah Magistrate yang defendant iaitu pihak kilang beras Sengwar Sdn Bhd mengaku bersalah atas kedua-dua kesalahan tersebut. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman denda sebanyak 7.000 bagi pertuduhan pertama dan 5.000 bagi pertuduhan kedua atas kilang beras Sengwar Sdn Bhd. Jadi jumlahnya 12.000, sahabat-sahabat semua. Menerusi kenyataan akhbar Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan hari ini, pendakwaan itu dilakukan susulan serbuan di premis perniagaan kilang beras Sengwar Sdn Bhd pada 7 Oktober tahun lalu selepas mendapat aduan daripada orang awam. Katanya hasil pemeriksaan mendapati kilang berkenaan telah menjual sebanyak 5 guni berisi beras grade hancur berjumlah 250 kg kepada pihak yang tidak memiliki lesen pada 24 September 2023. Pemeriksaan yang dijalankan juga mendapati terdapat perselisihan kuantiti beras hancur dalam milikan ya berbanding penyata rekod stok yang diberikan oleh penghilang. Dalam perkara itu, pihak KPB Negeri Kedah telah bertindak merampas sebanyak 10.593.70 kg beras hancur berkenaan katanya. Sementara itu, KPKM berkata hasil rampasan bernilai RM25.000 itu akan dijadikan hasil kerajaan. Pendakwaan dikendalikan oleh pegawai pendakwaan kawal selia padi dan beras. Jadi KPKM berkata premis itu melakukan dua kesalahan, yaitu di bawah peraturan 9 dalam kurungan 1 dalam kurungan B peraturan-peraturan kawalan padi dan beras perlesenan pemborong dan peruncit 1996, yaitu tidak boleh menjual beras kepada mana-mana orang kecuali kepada pemegang lesen borong yang bukannya penghilang beras, pemegang lesen runcit, mana-mana orang bagi maksud penghilangan atau catering, dan mana-mana pembekal beras di bawah kontrak. Bagi kesalahan kedua, terdapat perselisihan kuantiti beras dengan maklumat yang diberikan melalui penyata deklarasi stok beras dalam milik kawalan di bawah Seksyen 7 dalam kurungan 1E. Serta mendapati telah berlaku pelanggaran di bawah Seksyen 8 dalam kurungan 2 Akta Kawalan Padi dan Beras dan boleh dihukum di bawah Seksyen 22 dalam kurungan 2 Akta yang sama. Jadi ini dia sahabat semua. Perkara ini sebenarnya dibocorkan ya, dibongkarkan ya pada tahun lalu, tapi pendakwaan telah pun dibuat dan akhirnya ya individu yang ataupun kilang ya telah pun mengaku bersalah ya atas perlakuan ya yang melanggar peraturan itu. Amat mengejutkan, tapi inilah kartel-kartel yang tidak bertanggung jawab ya membuat kerja-kerja sebegini rupa, sahabat-sahabat semua. Yang kedua, kemarin kalau kita lihat kemarin seorang menteri yaitu Aaron dari Sarawak ya menyatakan sekiranya Tun Dr. Mahathir terus menerus untuk membuat kenyataan-kenyataan berbau hasutan, katanya dia akan berjumpa dengan Dr. Mahathir. Hari ini Mahathir pula membuat tindak balas ataupun jawapan balas dengan sombong, katanya saya sedia jumpa dengan Aaron, harap dia datang, kata Mahathir. Begitu sombong dan angkuhnya ya Sakatua ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita
lihat kenyataan media ini, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan Menteri Perpaduan Aaron Agor Dagang. Ya, selepas Aaron memberi penegasan bahawa pihaknya tidak akan bertolak ansur dengan pihak yang sengaja mencipta ketegangan. Mahathir berkata pihak yang asyik bercakap tentang masyarakat mazmum tapi mengkritiknya berkait isu bangsa Pulu bertanya kenapa wujud parti-parti berasaskan kaum di negara ini. Begitu bijak dia sahabat semua untuk memusingkan segala fakta, ya, memusingkan segala kata-kata. Jadi kenapa tidak cuma wujud parti Malaysia? Ada parti yang dakwa mereka parti multiracial tapi bekas pemimpin mereka kata parti itu fake multiracial, iaitu palsu. Saya sedia jumpa dengan Menteri Aaron Agor Dagang, katanya seperti yang dia cadang. Saya harap dia datang. Katanya hari ini di Ciapan di media sosial X, dulu dikenal sebagai Twitter. Jadi semalam Malaysia Kini melaporkan Aaron bersedia berjumpa dengan Mahathir jika pemimpin veteran itu terus meluahkan isu-isu sensitif yang boleh memecah belahkan perpaduan antara kaum. Aaron berkata demikian ketika mengulas kenyataan Mahathir yang mendakwa orang India di Malaysia tidak sepenuhnya setia kepada negara kerana mereka masih terikat dengan negara asal. Terdahulu Mahathir dalam wawancara dengan TV dari India itu berkata seorang itu harus bercakap dalam bahasa Melayu sebagai bahasa untuk menganggap negara itu sebagai negaranya sendiri. Soalnya adakah yang berbahasa Melayu itu juga yang boleh, yang fasih, boleh menganggap negara ini sebagai negara mereka? Itu satu persoalan, ya. Sedangkan kita hari ini kita boleh nampak apa yang mereka lakukan untuk mensabotaj setiap tindak tanduk, ya, untuk menjatuhkan kerajaan. Adakah itu kita namakan sebagai kesetiaan, ya, setia pada negara, hormat kepada negara, ya, atau ada semangat patriotik? Sahabat semua, menarik untuk kita fikirkan. Aaron juga menyatakan dia sendiri tidak jelas kenapa Mahathir membangkitkan perkara itu. Jadi ini satu persoalan yang menarik juga untuk kita fikirkan. Adakah kemungkinan bahawa Tun Dr. Mahathir ini untuk mahu dilihat kekal relevan dalam politik Malaysia sehingga beliau sanggup membuat kenyataan-kenyataan berbau hasutan, provokasi di sini, sahabat semua. Ini yang menarik juga untuk kita fikirkan bersama. Atau adakah begitu terdesak sekali sehingga beliau tidak ada isu lagi yang boleh dimainkan selain memainkan isu sentimen bangsa. Itu antara perkara yang sebenarnya telah pun dilarang oleh pihak berkuasa. Pihak istana juga menyatakan pendirian yang sama. Jangan memainkan isu 3R. Jadi jelas mereka begitu sombong dan angkuh. Mereka ingat mereka kebal. Mereka boleh melakukan apa sahaja. Itu pandangan saya, sahabat semua. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.